Slide yang sebelumnya. Okey, hari ini tajuk cikgu ialah berkaitan dengan kerja berpasukan. Tajuk yang seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu nak kenalkan kamu dulu. Kita pergi yang ketiga ni, yang kat bawah ni, pamerkan kerja berpasukan. Okey, peranan, pengetahuannya kamu kena tahu peranan dalam pasukan, perkongsian maklumat, konsep kerjasama pasukan, langkah penyelesaian masalah. Okey, cerita dia dalam pasukan sajalah. Prestasi, kenal peranan yang berbeza dalam pasukan, berkongsi maklumat dan juga dengar beri maklum balas terhadap setiap ahli, dia ahli pasukan. So cerita dia apa yang kita nak. Okay, seterusnya tujuan dia, kamu kena tahu apakah peranan yang berbeza dalam satu pasukan, maklumat berkaitan dengan ahli pasukan, masalah yang perlu ada dalam pasukan, penyelesaian berkaitan dengan pelbagai budaya dalam pasukan. Okey. So kita bagi pengenalan dulu. Apakah yang dikatakan kerja berpasukan? Okey. Kerja berpasukan adalah kumpulan yang formal terdiri daripada individu yang saling bergantung dan bertanggungjawab untuk mencapai satu matlamat. Okey. Kamu pun biasa ada pasukan dah. Pasukan ni ada banyak jenis. Pasukan akademik ada, pasukan tentera ada. Janji dia dalam bentuk pasukan. Bukan dia ada seorang-seorang lah. So, pastikan kamu faham apa itu pasukan. Pasukan minimum berapa orang? Pasukan minimum 2 orang dalam satu pasukan. Seterusnya, pasukan di tempat kerja kita ada 3 jenis. Yang pertama, pasukan kekal. Yang kedua, pasukan sementara dan juga pasukan sama. Apa beza tiga-tiganya? Bezanya ialah pasukan kekal ialah pasukan jabatan mengikut fungsi dan lain-lain yang menjadi sebahagian daripada struktur formal organisasi. Contohnya kalau macam organisasi sekolah. Pasukan kekal dia mesti ada pengarah. Mesti ada timbalan pengarah. Mesti ada timbalan pengarah. HEM. Okay, itu pasukan kekal. Contoh kalau kerajaan, pasukan kekal, mesti ada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Okay, kalau dalam tentera, mesti ada ketua tentera. Itu pasukan kekal. Mesti ada satu. Okey, pasukan sementara ni pasukan yang dibentuk untuk membantu pasukan kekal. Okey, pasukan petugas, pasukan projek, apa-apa saja yang membantu pasukan kekal, nama dia pasukan sementara. Okey. Pasukan sama, maksudnya pasukan sama fungsi terdiri daripada seorang pengurus dan orang bawahan beliau dari satu bidang tugasan yang sama. Okey, pasukan yang sama terdiri daripada seorang pengurus dan orang bawahan beliau dari satu pasukan yang sama. Maksudnya kalau pasukan sekolah, pasukan sekolah. Dia tak campur dengan pasukan tentera. Itu maksudnya pasukan yang sama. Okey, boleh faham kot? Okey, seterusnya pasukan campuran. Pasukan campuran ni pasukan yang mencampurkan pelbagai bidang yang berbeza. Contohlah pasukan di hospital. Pasukan di hospital ada bahagian telinga, ada bahagian mata, ada bahagian kaki, bahagian tulang. Tu satu hospital tu ada pasukan campuran yang berbeza. Tapi dia nak bina untuk kesihatan. Alright, seterusnya pasukan ni sama ada diselia atau urus sendiri. Okey, pasukan selia dan juga pasukan kendiri. Pasukan selia maksudnya dia akan berada di bawah seorang pengurus pasukan yang bertanggungjawab. Pasukan kendiri dia hidup sendiri tanpa ada ketua. Maksudnya dia ada seorang, ada dua dalam satu pasukan, 2 orang sahaja dan dua-dua bertanggungjawab. Okey ya? Beza di antara pasukan selia dan juga pasukan kendiri. Itu beza dia. Pasukan selia ni cikgu ulang lagi sekali. Pasukan yang diarahkan oleh seorang ketua. Untuk pasukan kendiri, pasukan yang dibina oleh satu pasukan 2 orang minimum, tapi dia tak ada ketua, dia urus sama-sama bertanggung. Okey, cikgu terus masuk kepada konsep kerja berpasukan. Pasukan yang baik membolehkan setiap ahli bertindak lebih sebagai individu. Okay, apa fungsi untuk kerja berpasukan? Maksudnya kita boleh buat keputusan yang lebih cepat, boleh menghasilkan idea-idea yang lebih inovatif dan juga keputusan yang lebih baik. Kalau seorang fikir, tak boleh fikir seorang-seorang. Kamu kena fikir dalam bentuk yang ramai, yang memuaskan hati yang lebih ramai orang lah, supaya kita berada dalam
ruang lingkup yang lebih baik. Semua berpuas hati, semua setuju. Itu penting untuk kerja berpasukan. Okay, seterusnya, ciri-ciri pasukan yang efektif. Kamu tengok yang kotak-kotak tu. Apa dia yang diperlukan untuk ciri-ciri pasukan yang efektif? Yang pertama, pasukan, semua ahli pasukan mesti jelas tentang wawasan matlamat dalam pasukan. Apa yang nak dicapai? Kalau semua kena tahu. Yang kedua, mengetahui apa yang diharap daripada setiap ahli pasukan. Maksudnya, kena tahu apa yang diperlukan dan juga diberikan dalam pasukan untuk mencapai target. Yang ketiga, yang kotak hijau ni, tahu mengapa dan apa yang mereka akan capai. Okay, apa yang mereka nak buat. Seterusnya, hubungan mantap di antara semua ahli. Seterusnya juga, interaksi yang berkesan di antara ahli pasukan dan pengurus. Okey, ini yang perlu. Seterusnya, jenis-jenis peranan dalam pasukan. Okay, cikgu tak mau baca senarai itu banyak. Kamu boleh baca sendiri. Yang penting, ketua pasukan dia tahu memainkan peranan ketua pasukan. So, cikgu baca. Kamu baca semua. Cikgu baca, tak payah kot. Kamu baca semua. Apakah ketua pasukan perlu buat? Okay, ahli pasukan perlu buat apa? Tu kena ada ketua, kena ada ahli pasukan. Ketua ni berperanan sebagai ketua lah. Memberi motivasi kepada ahli pasukan. Ahli pasukan ni kena sokong ketua. Tapi kalau ketua tak boleh memperanan, ahli pasukan tak boleh memberi sokongan. Maksudnya ketua ni kena orang yang bagus. Dan juga berpengetahuan dan juga ada capability dan juga sikap-sikap dalam sebuah organisasi sebagai ketua. Okey, itu habis ya peranan-peranan. Seterusnya perkongsian maklumat. Dalam kita buat satu pasukan, pasukan mesti ada efektif ciri yang komunikasi yang baik. Menyampai mesej secara bukan lisan dan juga lisan secara yang baik. Maksudnya kalau kamu bagi maklumat yang salah, ahli pasukan kamu pun dapat maklumat yang salah. Okey, seterusnya ahli pasukan mengambil tanggungjawab atas penyebaran maklumat yang berkaitan kepada pihak-pihak yang diperlukan. Jangan sebar luaskan perkara yang tak baik, sebar luaskan perkara yang baik-baik berkaitan dengan pasukan. Ahli dapat dengan cepat dan cekap kongsi idea secara terus. Okey, dalam pasukan yang bagus, kita kena ada ahli yang cekap dan cepat, bukan mandom dan lembab. Okey? Seterusnya, ada maklum balas yang kerap dan baik dan sihat supaya ahli pasukan pun dapat maklumat dengan segera dan cepat. Okey, langkah penyelesaian masalah kena ada dalam pasukan. Langkah dia ialah salah satunya, cikgu terus ya, kepada sumbang saran. Sumbang saran ni maksudnya perbincangan. Bincang masa apa kita tak capai sasaran ataupun bincang kenapa kita tak capai tujuan. Bincang dalam bentuk yang positif. Okey, positif lah maksudnya tak bergaduh, tak ada negatif, tak ada sifat dengki. Maksudnya kita memberi idea-idea yang lebih baik dan juga kita kena menerima idea-idea yang lebih baik. Dan juga kita jangan ada sifat ego supaya kita punya pasukan pun dalam keadaan yang okey, persediaan bagi sumbang saran, kita kena ada persediaan, kita kena ada keluarkan data dan juga penilaian. Okey, cerita dia yang macam ni lah. Maksudnya kalau kita sembang nak bagi satu tajuk perbincangan, kita kena ada maklumat-maklumat yang jelas. Supaya orang yang dengar pun yang jelas juga. Okey, so baca semua ni teks, maksudnya kena ada persediaan. Apa yang kita nak tahu tentang isu yang salah. Kena keluarkan data, apa yang data yang salah. Ataupun perlu dibetulkan. Penilaian. Kenapa perlu ada penilaian? Okey. Komunikasi sosio budaya ini adalah di antara ahli pasukan yang mempunyai kaum yang berbeza. So dia sangat sensitif. Kalau kaum ni dia sensitif, dia ada satu istilah nama dia resis. So kalau kita tak boleh langgak dia punya agama ataupun budaya, so jangan langgak tapi cakap dengan tata cara yang standard dan juga komunikasi yang baik. Jangan kutuklah apa-apa saja sosial budaya sebab mereka daripada latar belakang yang berbeza. Okey, kalau pasukan yang mempunyai banyak pelbagai, so kita kena pandai hormat mereka lah. Seterusnya, ini sambungan saja. Kita nak beritahu yang tadi, maksudnya kita punya tradisi di Malaysia ramai. So kita kena ada sifat hormat, menghormati dan juga tak kritik. Okay, yang tu sahaja. Peraturan dalam komunikasi kena ada menjaga kejelasan, kelangsungan, tidak ada berlapik-lapik lah, terus kepada point. Khusus kepada komitmen. Alright? So,
Okey, tu saja poin cikgu. Harap kamu boleh jawab semua soalan ni. Tak faham PM cikgu.